Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Terima kasih memilih kami waktu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama Buletin 1.30 21 Januari. ASEAN perlu cari pendekatan kolektif kekang jenayah cyber rentas sempadan. Video tular aktiviti judi di pusat kuarantin, polis buka kertas siasatan. ASEAN perlu mencari pendekatan kolektif untuk mengekang jenayah cyber rentas sempadan sekaligus muncul sebagai blok ekonomi digital yang kompetitif pasca COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, cabaran utama yang dihadapi kumpulan serantau dalam bidang cyber adalah untuk terus berada di hadapan dalam dua bidang utama, iaitu mengekang jenayah cyber dan menuju kemajuan ekonomi digital. We must be mindful that cyber threats are rapidly changing and encroaching into every sphere of our lives, including how we communicate, how we work, how we conduct online transactions, how we carry out purchases, and even how we defend our national security. They have also become more sophisticated, complicated, and transboundary in nature. In this regard, ASEAN member states can no longer operate and work in isolation. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pembukaan Mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN yang pertama, ADG Min Wan, dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan secara maya pagi tadi. ASEAN juga tegasnya perlu terus berbincang dan menyokong suatu set peraturan antarabangsa, norma dan prinsip dalam tingkah laku yang bertanggungjawab berkaitan ruang cyber dalam membina persekitaran digital yang selamat dan boleh dipercayai. Tambahnya, negara anggota turut boleh mempertimbangkan pengenalan undang-undang data peribadi dan hak pengguna terhadap mana-mana entiti digital di rantau ini. Undang-undang berkaitan yang lebih tegas terhadap ucapan berunsur kebencian melalui media digital yang antara lain akan memaksa platform digital untuk menghapus atau mengenakan hukuman atas setiap ucapan yang sengaja mempromosikan keganasan dan serangan turut boleh diperkenalkan. Polis membuka kertas inkuari bagi menyiasat dakwaan berlakunya aktiviti judi di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia Maib Serdang seperti yang tular di laman sosial. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, kertas inkuari dibuka selepas pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu daripada seorang anggota yang bertugas di Balai Polis Dato' Abu Bakar Baginda Sepang hari ini. Jelas beliau, kertas inkuari itu membolehkan polis membuat siasatan lanjut berhubung kejadian selain untuk pemantapan pemeriksaan pesakit di MAIBS. Beberapa hari lalu tular di media sosial kononnya wujud aktiviti judi di sebuah Dewan PKRC MAIBS yang menempatkan pesakit COVID-19. Menerusi beberapa video berdurasi 5 hingga 10 saat, terdapat beberapa pesakit yang bermain daun teruk dan warga maya menyifatkan tempat itu umpama mini kasino. Tiga pemimpin Pakatan Harapan dicadangkan untuk menyertai jawatan kuasa bebas darurat. Ia bagi memberikan syur kepada Yang di-Pertuan Agong berhubung pelaksanaan darurat berkenaan. Tiga nama itu adalah Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Ahli Parlimen Seremban Anthony Loke dan Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Bagaimanapun, penyertaan wakil pembangkang ke dalam jawatan kuasa bebas terbabit sama sekali tidak mengubah pendirian PH bahawa alasan-alasan yang dikemukakan Perdana Menteri berkenaan keperluan darurat tidak dapat diterima. PH juga kekal dengan pendirian bahawa darurat perlu ditamatkan dan
dan Parlimen perlu bersidang segera. Nama-nama tersebut sudah dihantar kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Taqiyuddin Hassan. Perkembangan banjir di Sabah, jumlah mangsa banjir di negeri itu kekal 443 orang daripada 134 keluarga sehingga jam 12 tengah hari tadi. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, semua mangsa ditempatkan di 6 pusat pemindahan sementara PPS di 4 daerah yang terjejas. 2 PPS di Beaufort ketika ini masih menampung 161 dan 131 mangsa banjir dari 29 kampung yang terkesan banjir. Sementara itu, di Kota Belud, 2 PPS beroperasi termasuk sebuah PPS baru dibuka manakala 3 PPS lain ditutup. PPS di Kota Belud menempatkan 129 orang daripada 35 keluarga. Manakala di Papar dan Tanem, masing-masing 1 PPS beroperasi di daerah berkenaan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana turut memaklumkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di negeri itu. Keadaan membabitkan angin kencang timur laut dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam serta ombak sehingga 3.5 meter. Situasi itu dijangka berlaku di perairan negeri itu sehingga esok. Sepasang suami isteri maut selepas kereta dinaiki mereka terbabit dalam nahas dengan lori muatan kayu. Nahas berlaku kira-kira jam 8.30 malam tadi di Jalan Tampin Gemas dekat Kampung Gedok di Gemenceh Negeri Sembilan. Dalam kejadian itu, mangsa Muhammad Ismail 70 tahun dan Halijah Hamad 62 dari Felda Palung 3 Gemas meninggal dunia di lokasi kejadian. Difahamkan pasangan itu dalam perjalanan pulang ke Palung 3 dari rumah saudara mereka di Kampung Pondoi. Kemalangan membabitkan sebuah kereta jenis Proton Iswara dan lori 5 tan membawa muatan kayu. Sepasukan anggota bomba dan penyelamat Gemenceh mengambil masa kira-kira 20 minit untuk mengeluarkan mayat mangsa yang tersepit di dalam kereta. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tampin untuk bedah siasat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menasihatkan orang ramai agar berwaspada taktik penipuan yang bertujuan mengambil alih akaun WhatsApp pengguna. Taktik itu menggunakan pelbagai hela bagi memperdaya pengguna supaya menyerahkan kod pengesahan 6 digit yang diterima daripada pihak WhatsApp. MCMC dalam satu kenyataan mendedahkan beberapa hela dan modus operandi yang digunakan. Antaranya, anggota sindiket penipuan itu menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga dengan menggunakan akaun WhatsApp yang telah berjaya diambil alih sebelum ini. Mereka juga menyamar sebagai kaki tangan WhatsApp. Untuk itu, MCMC mengingatkan orang ramai agar tidak sama sekali menyerahkan kod pengesahan 6 digit WhatsApp kepada mana-mana pihak. Ia turut menasihatkan pengguna melindungi akaun WhatsApp dengan pengesahan 2 langkah. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB memperuntukkan perbelanjaan modal mencecah RM400 juta tahun ini, lebih tinggi berbanding RM320 juta yang diperuntukkan tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Muhammad Syukri Muhammad Saleh berkata, sebahagian besar perbelanjaan modal akan diperuntukkan bagi projek utama kritikal seperti menaik taraf Aerotrain, sistem pengendalian bagasi, sistem pengecaman wajah dan mengguna pakai kecerdasan buatan AI. Jelasnya, sebahagian daripada perbelanjaan modal seperti sistem pengendalian bagasi akan dilaksanakan pada separuh kedua tahun ini. Kerja menaik taraf dan pemulihan landasan 1 KLIA ketika ini berada di tahap 70% dan dijangka siap pada Mac 2021, manakala pemulihan landasan 2 dijadualkan bagi 2026. Faktor muatan penumpang pada 2021 dijangka bertambah baik sebanyak 60 hingga 70% dengan pemberian vaksin di seluruh dunia. Malaysia Aviation Group MAG berjaya mendapat kelulusan Mahkamah United Kingdom untuk meneruskan komponen utama dalam penstrukturan semula hutangnya berikutan impak pandemik COVID-19. Anak syarikat penyewaan pesawatnya MAB Leasing 23 Disember lalu telah mengeluarkan surat penyata amalan kepada kumpulan pemiutangnya yang memaklumkan mereka mengenai hasrat syarikat memfailkan skim pengaturan di bawah bahagian 26 Akta Syarikat United Kingdom. Perbicaraan di
diadakan semalam dan mahkamah telah memberi kelulusan kepada MABL untuk mengadakan mesyuarat pemiutang bagi mempertimbangkan skim yang dicadangkan itu. Keputusan mesyuarat dengan pemiutang akan memberitahu mahkamah pada perbicaraan yang ditetapkan menjelang 22 Februari depan. Dijangkakan proses mahkamah dan langkah penstrukturan semula kumpulan yang lebih luas akan dimuktamadkan menjelang akhir suku pertama tahun ini. Boleh pesan apa saja makanan tanpa sebarang bayaran. Itu usaha murni yang dilakukan sebuah keluarga yang mengusahakan kedai makan di Port Dickson sebagai inisiatif membantu golongan kurang berkemampuan, terutama mereka yang terkesan ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Ashraf Nur Azlin, 26 tahun, yang mengusahakan kabin Yoi Mesra bersama keluarganya sejak 8 tahun lalu berkata pemberian makanan secara percuma itu dimulakan sejak Jumaat lalu tanpa menghadkan jumlah makanan yang mahu diambil. Seawal pagi, mereka sudah mula sibuk membuat persiapan semua jenis makanan sebelum dibungkus sama ada untuk diberikan dan dijual kepada pelanggan. Keluarga berkenaan tidak terlalu memikirkan soal keuntungan, sebaliknya berusaha mencari saham akhirat selain menyumbang kembali kepada pelanggan. Mereka telah berniat tahun untuk memberi makanan kepada individu yang dalam kesulitan. Sepenuh PKP ni kita buat sampai habis lah, sampai habis PKP ni kita buat. Jadi yang mana yang terjejas, yang tak ada kewangan ke apa ke, boleh je datang ambil kat sini, tak perlu cakap. Kalau rasa nak ambil, terus je datang ambil. Sebab kita kat sini semua menu kita bebas, tak ada yang terlarang. Jadi jom nak makan, teringin nak makan, boleh datang kat sini, insyaAllah. Muhammad Amirul yang juga seorang bekas tentera berkata, selain menu makanan, pelanggan sekitar Port Dickson juga boleh memilih pelbagai jenis minuman dan pencuci mulut secara percuma. Selain golongan kurang mampu, kedainya turut menawarkan harga semurah hanya RM4 bagi semua jenis makanan sepanjang tempoh PKP untuk pelanggan lain. Ujarnya itu cara keluarga itu berkongsi rezeki bagi membantu meringankan beban dan tidak terputus bekalan makanan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali, Joseph Robinette Biden Jr. atau Joe Biden mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46. Lafaz sumpah itu dilakukan di hadapan Hakim Mahkamah Agung John Robert di bangunan Capitol, Washington DC. I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. Biden, 78 tahun, bekas naib Presiden Amerika Syarikat dan senator veteran. Ia sekaligus menamatkan penantian 34 tahun Biden yang pertama kali mencuba nasib bertanding bagi jawatan Presiden pada 1987. Pada usia 78 tahun, beliau juga adalah Presiden yang tertua. Terdahulu, Kamala Harris, 56, selaku wanita pertama dan individu pertama berketurunan Asia Selatan yang dilantik sebagai naib Presiden AS, mengangkat sumpah di hadapan Hakim Mahkamah Agung Sonia Sotomayor. Buat pertama kali dalam sejarah 200 tahun, upacara angkat sumpah Presiden dan naib Presiden kurang meriah kerana kehadiran orang ramai terpaksa dihadkan berikutan pandemik COVID-19. Malah tragedi rusuhan penyokong Trump 2 minggu lalu mendorong pihak berkuasa mengerahkan 25,000 anggota berkawal bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Laman di hadapan bangunan Capitol dihiasi kira-kira 200,000 bendera sebagai simbolik menggantikan orang ramai yang tidak dapat dijemput bagi memeriahkan majlis bersejarah itu. Dalam ucapannya, Biden tekad dan optimis untuk mengukuhkan perpaduan. Beliau berikrar akan merapatkan jurang perpecahan rakyat yang semakin mendalam. Kesungguhan itu bakal menutup buku pentadbiran Donald Trump selama 4 tahun yang dilihat sebagai huru-hara dan kini menjadi sebahagian daripada lipatan sejarah Amerika. We've come so far, but we still have far to go. We'll press forward
with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Tambah Biden, rakyat Amerika mesti menamatkan perang tidak bertamadun yang saling melaga-lagakan seperti pedalaman melawan bandar dan konservatif melawan liberal. Tegasnya, negara itu sedang berdepan peningkatan ekstremisme politik, isu ketuanan kulit putih serta keganasan domestik yang mesti ditentang dan akan diatasi. Semua itu katanya akan dapat diatasi jika semua bersikap terbuka dan tidak keras hati, menzahirkan sifat bertolak ansur serta rendah diri dan bersedia untuk saling memahami. Beberapa jam selepas mengangkat sumpah sebagai Presiden, Joe Biden serta-merta menukar beberapa polisi yang dibuat pentadbiran Trump. Biden menandatangani 17 perintah eksekutif di meja Presiden di Oval di hadapan wartawan. Paling utama, Biden mewartakan pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial di bangunan-bangunan kerajaan sebagai bukti kesungguhan kerajaan membendung COVID-19 yang sebelum ini dipandang rendah oleh pentadbiran Trump. Biden juga membatalkan penarikan diri Amerika daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan menamakan Dr. Anthony Fauci sebagai ketua delegasi Amerika ke WHO. Selain itu, negara Uncle Sam itu akan menyertai semula perjanjian iklim Paris yang akan diselesaikan dalam tempoh 30 hari. Turut dilihat semula peranan Suruhanjaya 1776 dalam kesaksamaan kaum dan membatalkan sekatan ke atas pemegang pasport 7 negara Islam. Semua tindakan ini akan disusuli puluhan lagi perubahan dalam 10 hari akan datang. Kerajaan tempatan Chechnya mengumumkan pihak berkuasanya membunuh 6 suspek militan dalam satu operasi dilancarkan di wilayah itu. Menurut pemimpin Chechnya, operasi ketenteraan di perkampungan Qatar Yurt turut mengorbankan suspek utama pengeboman di lapangan terbang Moskow pada 2011 yang meragut 37 nyawa Aslan Byutukayev. Kejayaan menumpaskan kumpulan militan itu menandakan saki-baki Daesh di wilayah terbabit dibantera sepenuhnya. Byutukayev dikatakan sudah lama berada dalam senarai individu paling diburu kerajaan Rusia. Ekoran pembabitannya dalam beberapa siri serangan sejak 2011. Susulan operasi terbabit, Presiden Rusia Vladimir Putin menghubungi pemimpin Chechnya bagi merakamkan ucapan tahniah atas kejayaan operasi berkenaan. Di Peru, tekanan yang dihadapi oleh petugas Barisan Hadapan Sektor Kesihatan memaksa mereka melancarkan tunjuk perasaan di seluruh negara. Doktor antara yang menyertai bantahan yang dimulakan dengan mogok lapar itu. Tunjuk perasaan yang bermula sejak seminggu lalu membantah kegagalan kerajaan menyediakan bekalan keperluan kesihatan dan perubatan mencukupi. Mereka juga menuntut kenaikan gaji susulan beban kerja lebih masa bagi mengendalikan peningkatan pesakit COVID-19. Menurut Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Perkhidmatan Sosial yang turut menyertai bantahan, jaminan syarat pekerjaan minimum amat diperlukan ketika ini. Setiap penambahbaikan kelak bakal menambah perhatian kepada pesakit. Peru, negara Amerika Latin yang paling teruk terjejas akibat pandemik dengan 266 petugas kesihatan dilaporkan meninggal dunia. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Ke perkembangan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United kembali merampas takhta Liga dari Manchester City selepas menewaskan Fulham 2-1 awal pagi tadi. Skuad kendalian Ole Gunnar Solskjaer memulakan perlawanan di tangga ketiga selepas kedudukan di puncak Liga 2 kali berubah dalam tempoh 24 jam. Begitupun tuan rumah terlebih dahulu di depan seawal minit kelima menerusi jaringan Ademola Lookman. Edinson Cavani berjaya menyamakan kedudukan buat United pada minit ke-21. Bersambung babak kedua, kedua-dua pasukan saling mengasak dan Paul Pogba menyelamatkan United apabila jaringannya menerjah gawang Fulham pada minit ke-65. United kini mengumpul 40 mata, dipisahkan 2 mata sahaja dengan City di tangga kedua.
Sekian paparan Buletin 1.30. Kepada anda yang perlu keluar, patuh SOP dan elakkan berada di tempat yang sesak. Sebelum berpisah, saksikan pameran kronologi COVID-19 yang diadakan di Wuhan, China. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat. Assalamualaikum.